Bagaimana tentang masalah hina Allah letak pada stokin dan kaki? Ada orang Islam sudah maafkan. Mana maaf? Itu hak Allah, bukan hak kita. Saya ambil hak kita, boleh kita tukar maaf. Ada pula mu tukar maaf. Mu tak apa? Faham lagi? Orang hina Allah, kita nak tukar maaf. Boleh ke kita wakil? Mu wakil Allah ke? Kamu ayah pe? Kena ambil hukuman. Kalau berkuasa kena hukum. Tak boleh orang lain tolong halalkan balik. Kita hutang untuk imam. Kalau nak bayar, Cuk Syuk tak apa lah. Aku halal. Halal gua nak aku hutang kan ngomong untuk imam. Tak apalah waktu memang hutang untuk imam. Aku halal. Halal kau bohong. Faham lagi? Kena keras. Asyidda'u 'alal kufar. Kena sikap tegas. Kena ajar. Hak Kekeman dia punya bos dia dengan lilangan air mata mengatakan mereka tak perasan, mereka hanya jual stocking dipesan daripada syarikat tertentu, syarikat itu yang buat stocking ada kalimah Allah. Kekeman minta janganlah mereka diboykot, itu yang saya dengar. Jadi memang itu satu kesalahan. You di Malaysia, you tak faham lagi suasana di Malaysia. You tak ada sopan. Pihak berwajib ajar mereka cukup-cukup. Let them learn their lesson. To be in Malaysia, you must respect the Muslims in Malaysia. Full stop. Orang Islam dalam masyarakat yang paling harmoni. Hidup dalam negara Malaysia, Muslim, masyarakat Muslim, orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam dalam negara pun tidak menjadi masalah. Orang Islam pergi membeli di kedai orang bukan Islam, tidak timbul perasaan. Bahkan satu orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam dan menjadi kaya berniaga dalamnya. Walaupun hal yang sama sukar berlaku bagi orang Islam jika duduk di tengah masyarakat Islam. Setelah segala kesantunan, penghormatan dan kebaikan budi yang diberikan, tetapi kamu adalah kaum yang tidak tahu mengenal, tidak tahu untuk berurusan dengan cara yang baik bagi mereka yang berurusan dengan kamu dengan cara yang baik. Ketika Dr. Zakir Naik datang, belum pun menghina mana agama, hanya menyebut perbandingan, mereka bangkit lawan semua persatuan belia. Bising kononnya ini telah menimbulkan provokasi. Bila ada orang hina Islam, mereka kata ini adalah kebebasan bersuara. Puak ini tidak ingin mencari perdamaian di dalam negara. Saya tidak menyebut apa hukumannya, tetapi saya mengingatkan mereka, perbuatan mereka bukan soal kebebasan. Hak mempunyai limit, hadnya. Jika dia exercise hak dia sehingga menyebabkan berlaku kegoncangan masyarakat, maka orang yang merasakan itu hak dia patut dihalang dan diambil tindakan. Tetapi apabila Ka'ab bin Ashraf sebagai kepala melancarkan kata-kata dan syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan menggugat kestabilan masyarakat Madinah itu, mencabar kedaulatan undang-undang, treason, pengkhianatan kepada negara. Nabi kata manli li Ka'ab bin Ashraf, siapa yang boleh bertindak pada Ka'ab bin Ashraf? Ketika itu Muhammad bin Maslam menawarkan diri bertindak pada Ka'ab dengan dibunuh Ka'ab bin Ashraf kerana ia mencabar kedaulatan dan kestabilan. Sekali lagi saya ingatkan mereka, perbuatan mencabar kestabilan dan perkara-perkara yang dihormati dalam masyarakat Islam, sacred, yang tidak mengundang apa-apa faedah pada kamu. Kamu boleh ada banyak benda, kamu boleh buat gurau senda dalam negara ini, tapi gurau senda yang kamu buat itu hanya kerana kebencian yang ada dalam hati kamu, permusuhan kamu dengan masyarakat Islam. Apa yang kamu buat itu boleh mengundang tindakan yang jauh lebih bahaya kehadap diri kamu di dalam masyarakat Muslim. Kita beri amaran kepada mereka supaya jangan hal ini merebak dan berlaku. Kebeadaban yang terbabas akan mengundang keburukan yang tidak ada kesudahannya.
Orang barat boleh bergaduh kerana bola sepak bertumbuk di padang. Kamu jangan kata orang Islam tak ada otak, tak ada kebebasan. Kamu bergaduh kerana bola sepak di UK, di US, di Europe. Berapa banyak main bola sepak bergaduh. Kami orang Islam tak bergaduh mungkin sangat pasal bola sepak. Tapi kami akan bergaduh jika Allah dan Rasulnya dihina. Ia adalah sacred dalam hidup kami. Ia adalah kemuliaan yang tidak disentuh. Kamu hina secara diam-diam. Kamu dengan family kamu nak kutuk agama Islam. Itu kamu dengan family kamu. Kamu iklannya terbuka. Kamu cabarnya terbuka. Ia disambut secara terbuka. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat kenyataan daripada Ketua Pemuda DAP YB Kelvin dan juga Ketua Pemuda MCA YB Asun. Pemuda MCA menggesa Ketua Pemuda UMNO YB Dr. Ahmad Saleh supaya bertenang dan tidak mengajak orang ramai memboikot KK Mak. Dua-dua lebih kurang sama, minta kita bertenang dan juga YB Asun minta kita jangan boikot. Pertama saya nak beritahu YB Asun, YB Kelvin, orang Islam di negara ni dah cukup bertenang dah. Kalau tak cukup bertenang, YB Asun, YB Kelvin, dia akan jadi macam negara-negara lain. Bukan sekadar boikot, tetapi hampir mungkin kedai itu dibakar. Takkan dengan satu permohonan maaf, maka semua rakyat kena bertenang dan tak perlu nak boikot. Jadi, kami hanya melancarkan gerakan boikot sebab ini adalah perkara yang paling serius dan terus betul-betul terkesan di hati orang Islam di dalam negara ini. Jadi, janganlah kamu berdua ni sepakat konon-kononnya janganlah boikot. Kita nak kena bagi tahu kali pengajaran ini bukan kepada KK Mat saja. Pengajaran yang keras adalah kepada mana-mana pihak selepas ini kalau cuba mempermainkan 3R, terutama bab agama dan bangsa, maka kita tidak akan bertolak ansur dan kita akan kenakan tindakan yang keras. Dan inilah solidariti rakyat Malaysia. Jadi, kepada YB Asun dan YB Kelvin, kami tidak ada toke yang menjaga. Toke kami adalah rakyat di bawah ini. Turun ke bawah, dengar apakah keluhan dan juga apakah perasaan orang Melayu, orang Islam di negara ini apabila nama Allah ini dijaja dan dihina begitu teruk sekali. Kalau saya nak maklumkan hari ini, YB Asun, Ketua Muda MCA dan juga Ketua Muda DAP senada untuk katanya untuk kita bertenang, jangan boikot KK Mat. Saya menyarankan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama orang Islam, kali ini adalah masa kita tunjukkan persatuan kita, kesepaduan kita. Kita boikot habis-habisan, teruskan boikot habis-habisan untuk KK Mat ini supaya memberikan satu pengajaran yang lebih kuat, yang lebih terkesan dan yang lebih tegas kepada mana-mana pihak yang cuba mempermainkan isu-isu yang sangat sensitif. No kompromi, teruskan boikot rakyat Malaysia. Ini kita tunjukkan solidariti kita bersama. Bak kata Buya Hamka, kalau kamu diam di saat agama kamu dihina, gantilah bajumu